Dalam video ini, kami akan menerangkan Dune. Filem ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang cemerlang dan berbakat yang dilahirkan dalam takdir yang hebat di luar pemahamannya. Dia mesti mengembara ke planet paling berbahaya di alam semesta untuk memastikan masa depannya keluarga dan umatnya. Adakah dia akan berjaya dalam perjalanannya? Mari kita ketahui di Dune. Dune bermula dengan menunjukkan seorang gadis bernama Chani, yang berasal dari planet Arrakis, yang biasa dipanggil Fremen. Arrakis ialah sebuah planet yang gersang dan tandus, dan hanya dipenuhi dengan hamparan padang pasir. Namun, Arrakis mempunyai kekayaan alam yang bernilai lebih dari segalanya, iaitu rempahnya. Rempah adalah rempah yang dipercayai dapat meningkatkan daya tahan dan memanjangkan umur manusia. Kerana banyaknya rempahnya, banyak pihak hanya mahu mengaut keuntungan dari alam semula. Jadi kekayaan Arrakis tetapi tidak pernah memikirkan tentang kebajikan orang asli di sana dan sentiasa menindas Fremen. Chani mengatakan bahawa Arrakis telah dijajah oleh House of Harkonnen selama lebih daripada 80 tahun, bahkan sebelum dia dilahirkan. Dipimpin oleh Baron Vladimir Harkonnen, keluarga bangsawan membuat pengembangan besar-besaran di Arrakis. Mereka mampu menjana kekayaan yang bahkan melebihi kekayaan keluarga diraja. Ia tidak berhenti di situ. Harkonnen juga sering menindas penduduk asli Arrakis. Fremen cuba melawan, tetapi Rabban, anak saudara Baron Harkonnen yang juga ketua pasukan elit House of Harkonnen, sentiasa berjaya menundukkan mereka rintangan. Pada suatu hari, Maharaja Saddam Corrino IV mengarahkan supaya pemerintahan rumah Harkonnen di Arrakis telah tamat dan meminta Baron Harkonnen untuk mengundurkan tenteranya dari Arrakis. Chani dan penduduk lain tidak serta-merta berasa lega selepas Harkonnen meninggalkan mereka planet. Chani sangat percaya bahawa Maharaja akan memberikan kekuasaan Arrakis dan nasib dari Fremen pada keluarga bangsawan lain yang mungkin tidak lebih baik daripada Harkonnen, yang hanya mengeksploitasi kekayaan semula jadi mereka dan menindas Fremen. Adegan itu kemudian beralih kepada menunjukkan sebuah planet yang dipanggil Caladan, dunia rumah bagi golongan bangsawan keluarga House of Atreides, diketuai oleh Duke Leto. Leto mempunyai seorang anak lelaki bernama Paul yang kemudiannya akan menjadi pewaris dan pemimpin masa depan dewan daripada Atreides. Pada suatu pagi, Paul bangun selepas mengalami mimpi yang sangat aneh di mana dia melihat seorang gadis dia tidak tahu, tetapi berasa begitu akrab dengannya. Ibu Paul, Lady Jessica, memintanya untuk tidak memandang rendah impiannya kerana ia boleh menjadi bisi yang meramalkan peristiwa masa depan. Lady Jessica berkata demikian kerana dia adalah ahli Bene Gesserit, yang merupakan persaudaraan eksklusif yang ahlinya mempunyai keupayaan istimewa untuk mengawal orang lain secara lisan dipanggil bersuara. Ramai orang menganggap Bene Gesserit sebagai kumpulan ahli sihir, tetapi sebenarnya, ahli Bene Gesserit telah melatih badan dan minda mereka selama bertahun-tahun untuk memperoleh kuasa luar biasa dan kebolehan yang kelihatan ajaib kepada orang lain. Oleh itu, Lady Jessica sentiasa meminta Paul untuk terus berlatih setiap hari untuk menguasai keupayaan daripada suara. Lady Jessica juga yakin bahawa Paul mempunyai potensi dan kekuatan untuk dibawa perubahan besar kepada dunia. Pada suatu hari, delegasi Empire melawat planet Caladan untuk menyampaikan titah Maharaja Saddam Corrino IV menugaskan Duke Leto menggantikan Baron Harkonnen sebagai pemerintah Arrakis. Duke Leto menerima tugas barunya sebagai pemerintah Arrakis dan berjanji untuk memerintah dengan adil dan membawa keamanan kepada planet ini, serta melombong rempah ratus untuk kebaikan bersama. Semasa pertemuan itu, Jessica menyedari, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Bahawa salah seorang ahli Bene Gesserit yang datang dengan delegasi Empire, sentiasa memerhati Paul dengan ungkapan yang begitu sukar untuk diramalkan. Selepas delegasi Empire meninggalkan planet Caladan, Leto segera menghantar beberapa khas memaksa ahli ke Arrakis untuk menyiasat keadaan di planet sebelum dia dan dia keluarga berpindah ke sana. Paul kemudian mendekati salah seorang anggota pasukan khas yang akan ke Arrakis bernama Duncan Idaho, yang juga mentor dan kawan baiknya.
Paul memberi amaran kepada Duncan bahawa dia melihat kematiannya di Arrakis dalam mimpinya. Bagaimanapun, Duncan nampaknya tidak mengambil berat mengenainya dan memberi jaminan kepada Paul bahawa dia akan baik-baik saja kerana dia seorang askar yang hebat. Semasa berjalan dengan bapanya di bukit, Paul bertanya kepada bapanya sama ada dia boleh pergi ke Arrakis dengan Duncan. Tetapi Leto segera menolak kerana ia terlalu berbahaya untuk Paul yang merupakan pewaris tunggal ke House of Atreides pada masa hadapan untuk pergi ke Arrakis pada masa ini. Leto kemudian menjelaskan bahawa Maharaja mungkin telah mengatur senario untuk Atreides untuk berperang dengan Harkonnen di Arrakis, kerana kebanyakan keluarga bangsawan mahukan dewan daripada Atreides untuk mengambil alih kuasa Maharaja Fadisah atau Maharaja tertinggi. Leto menambah bahawa tujuan menghantar Duncan dan syarikat ke planet Arrakis adalah untuk menyusup kampung Fremen dan cuba bersekutu dengan mereka untuk meningkatkan kekuatan sekiranya Maharaja dan pasukan Harkonnen menyerang rumah Atreides di Arrakis. Bukan sahaja pada Leto juga ingin membebaskan Fremen daripada pendudukan yang telah membuat mereka menderita. Paul kelihatan berfikir sejenak tentang kata-kata ayahnya dan memahami kebimbangan ayahnya untuknya dan masa depan House of Atreides. Oleh itu, Paul bertekad untuk meningkatkan kemahiran bertarung dengan mengambil seni mempertahankan diri latihan yang diajar oleh mentornya, Gurney Halleck. Semasa melakukan latihan pertempuran jarak dekat, Paul dan Gurney menggunakan gelang khas yang serta-merta mengaktifkan perisai khas yang akan menutupi seluruh badan supaya ia tidak mudah cedera. Walaupun ia tidak berkesan dalam mencegah kematian dan kecederaan serius, pelindung boleh meminimumkan risiko ini. Selepas latihan, Paul kelihatan gembira kerana berjaya menumbangkan Gurney yang berbadan besar daripada dia. Gurney kemudian memberi amaran kepada Paul supaya tidak melepaskan diri dan terus meningkatkan kewaspadaannya semasa di Arrakis. Dia sangat yakin bahawa Harkonnen pasti telah merancang sesuatu untuk membahayakan Duke Leto dan dia keluarga, terutamanya Paul yang merupakan satu-satunya masa depan House of Atreides. Sementara itu, di planet Giedi Prima, dunia asal rumah Harkonnen, Baron Harkonnen sedang membincangkan keputusan Maharaja untuk menugaskan Duke Leto Atreides untuk menggantikannya sebagai pemerintah Arrakis, bersama anak saudaranya, Glos Suraban dan penasihatnya, Peter de Vries. Raban kelihatan marah kerana dia menyangka Maharaja telah memihak kepada keluarga Atreides, tetapi Baron Harkonnen nampaknya tidak bimbang dengan keputusan Maharaja kerana pada hakikatnya, penugasan Duke Leto Atreides ke planet Arrakis hanyalah permulaan kepada kejayaan besar itu rancangan yang telah dia sediakan. Malam itu, Lady Jessica diam-diam membangunkan Paul dan meminta anaknya bersiap. Selepas itu, dia mengarahkan Dr. Yue untuk memeriksa keadaan vital Paul. Dia kemudian meminta Paul untuk memasuki bilik di mana Gaius Helen Mohiam, salah seorang ibu pendeta Bene Gesserit, sedang menunggu lelaki muda itu. Tujuan kedatangan Helen ke sana adalah untuk mengetahui sama ada Paul Atreides adalah terpilih satu, yang mereka tunggu-tunggu. Helen kemudian memberitahu Paul untuk memasukkan tangannya ke dalam kotak, di mana ia boleh membawa maut. Helen agak kagum bahawa Paul dapat lulus ujian yang bermakna bahawa dia mempunyai yang luar biasa potensi kekuatan, tetapi tidak pasti sama ada dia benar-benar yang terpilih. Selepas Helen pergi, Lady Jessica menerangkan kepada Paul bahawa selama ini Bene Gesserit mempunyai telah mengawal Empire dari sebalik bayang-bayang dengan mengatur beberapa keturunan untuk melahirkan orang terpilih, yang mempunyai kuasa yang amat besar dan berpotensi besar membawa keamanan ke seluruh planet termasuk Arrakis. Namun, tanpa diketahui Paul, Jessica sebenarnya ditugaskan oleh Bene Gesserit untuk melahirkan seorang anak perempuan. Tetapi dia sengaja memilih untuk melahirkan seorang anak lelaki sebagai satu-satunya pewaris Duke Leto Atreides. Singkat cerita, Duke Leto Atreides dan keluarganya akhirnya tiba di Arrakis. Tanpa diduga, keluarga Atreides mendapat sambutan yang cukup mesra daripada Fremen, terutamanya kepada Paul yang mereka percaya sebagai tokoh Mesir yang boleh membawa keamanan dan kemakmuran kepada orang Fremen dan juga Arrakis. Paul masih belum faham sepenuhnya. Untuk itu, Paul rajin mempelajari segala-galanya tentang orang Fremen, rempah, dan juga planet Arrakis. Salah satunya adalah dengan mempelajari teknik orang Fremen untuk mengelak serangan dari gergasi ulat pasir. Cacing pasir gergasi boleh membesar sehingga 400 meter panjang dan memakan apa sahaja di dalamnya capai.
Cacing pasir sangat tertarik dengan bunyi, jadi Freeman biasanya melakukan teknik khas yang akan meniru bunyi gemerisik pasir ketika mereka berjalan di atas pasir padang pasir. Ketika Paul sedang fokus pada pelajarannya, tiba-tiba seekor serangga pembunuh muncul hendak menyerangnya. Tetapi dia berjaya menangkap serangga itu dan melaporkan kejadian itu kepada bapanya. Selepas menjalankan siasatan, ternyata serangga itu berasal dari salah satu Harkonnen askar yang sanggup dikebumikan di sebalik tembok untuk melaksanakan misinya untuk membunuh pewaris kepada House of Atreides. Leto yang berang di atas kejadian yang hampir meragut nyawa anaknya, mengarahkan penasihatnya bernama Tafir Hawat untuk menjalankan siasatan rapi dan memastikan keselamatan keluarganya terutamanya Paul, semasa mereka berada di Arrakis. Sementara itu, Helen, pemberi kebenaran Maharaja, pergi ke Baron Harkonnen untuk menyampaikan mesej daripada Maharaja di mana Maharaja telah bersetuju untuk menghantar tentera Sardaukar sebagai bantuan kepada House of Harkonnen yang akan menyerang House of Atreides di Arrakis. Maharaja memerintahkan Baron Harkonnen untuk menghapuskan keturunan keluarga Atreides, tetapi Helen bertanya Baron tidak akan membunuh Paul dan Jessica kerana mereka adalah sebahagian daripada Bene Gesserit. Baron bersetuju dengan permintaan Helen, tetapi dia nampaknya tidak mahu ada keturunan yang ditinggalkan House of Atreides selepas dia pergi. Selepas kejadian dengan serangga pembunuh, Paul kemudian dijemput oleh bapanya untuk hadir pertemuan penting dengan Gurney dan Duncan yang membawa bersama seorang Freeman bernama Stilgar. Stilgar ialah ketua puak Freeman yang mendiami kawasan Siege Table. Kawasan itu tempat Duncan dan pasukan khas tinggal untuk bergaul dengan Freeman. Tanpa berlengah lagi, Leto kemudiannya menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan Freeman dan berjanji untuk tidak melakukan sebarang penindasan atau tindakan kejam yang lain seperti yang dilakukan oleh Harkonnen ketika mereka menduduki Arrakis. Walaupun Stilgar nampaknya bersetuju untuk bekerjasama, dia seperti tidak mempercayai kata-kata Leto itu macam itu. Pendek cerita, Leto dan Paul merancang untuk memantau pekerja menuai rempah ratus di padang pasir. Tetapi sebelum itu, mereka bertemu dengan ahli ekologi Imperial wanita dan hakim perubahan di Arrakis bernama Dr. Liet Kynes. Wanita itu bertanggungjawab memeriksa pakaian khas buatan Freeman yang Leto dan Paul akan memakai di padang pasir. Dr. Liet Kynes kelihatan menggumam sesuatu sambil memeriksa pakaian Paul di mana dia berada agak kagum bahawa Paul memakai mereka seperti Fremens memakai mereka, seolah-olah Paul telah menjadi sebahagian Fremens untuk masa yang lama. Dengan menggunakan kapal terbang yang menyerupai pepatung, Leto dan rombongannya akhirnya dapat mencari mesin menuai rempah di tengah padang pasir. Bagaimanapun, selepas melihat ke arah lain, mereka mengesan pergerakan seekor cacing pasir gergasi menuju ke arah mesin. Malangnya, peralatan pengangkutan telah rosak ketika hendak mengangkat dan alihkan mesin ke tempat yang selamat. Tanpa berfikir panjang, Leto segera mengarahkan pemindahan semua pekerja di dalam mesin itu menggunakan kapal terbang. Paul dan Gurney turun terus ke padang pasir dan mengetuai pemindahan pekerja kerana masa mereka semakin suntuk dan cacing pasir gergasi itu bergerak dengan sangat pantas. Namun, semasa berada di tengah padang pasir, Paul secara tidak sengaja terhidu rempah yang serta-merta menajamkan kuasa bawah sedarnya, menyebabkan dia memasuki alam bawah sedar dan mempunyai penglihatan cani dan juga ibunya memegang mata biru bayi seperti Fremens. Kerana Paul hampir rebah akibat pengaruh rempah, Gurney pantas membantunya dan segera membawanya pergi ke kapal terbang kerana cacing pasir gergasi itu semakin hampir. Selepas berhempas pulas berlari di atas pasir, mereka berdua akhirnya sampai ke pesawat yang mengambil segera, sejurus sebelum ulat pasir gergasi tiba dan memakan mesin yang digunakan untuk menuai rempah ratus. Setibanya di rumah, Paul kemudian memberitahu ibunya tentang penglihatannya sambil menghirup rempah dalam padang pasir. Mendengar ini, Lady Jessica kemudian berasa takut kerana mata biru adalah ciri orang Freeman dan tanda bahawa seseorang telah terhidu sejumlah besar rempah kerana mereka telah hidup cukup lama di padang pasir. Jessica sudah memikirkan tentang perkara yang paling buruk yang akan berlaku kepadanya, Paul dan juga House of Atreides, tidak lama lagi. Pada malam itu, Leto menyedari bahawa salah seorang pengawal telah diserang, dan apabila dia diserang hendak memberi amaran kepada seluruh tentera Atreides, tiba-tiba badannya disengat serangga yang boleh membawa maut, yang serta-merta melumpuhkan pertahanannya dan membuatkan badannya tidak bergerak.
Ternyata ini sengaja dilakukan oleh Dr. Yue yang terpaksa mengkhianatinya tuan kerana Baron Harkonnen telah memenjarakan isterinya. Dr. Yue juga telah mematikan sistem pertahanan Atreides supaya Harkonnen dan Sadaukar tentera boleh memasuki wilayah Arrakis tanpa dikesan. Dr. Yue bercadang untuk membawa Leto berjumpa Baron Harkonnen sebagai pertukaran untuk keselamatan isterinya untuk Duke. Walaupun begitu, Yue menggantikan gigi Leto dengan gigi palsu yang penuh dengan racun yang akan merebak serta-merta ke udara dan membunuh sesiapa sahaja yang menyedutnya dalam jarak tertentu. Dia berharap Leto boleh membunuh Baron Harkonnen apabila dia mendekatinya. Tanpa mengambil masa yang lama, tentera Harkonnen segera menyerang rumah Atreides dengan remuk menyerang kerana tentera Atreides tidak bersedia untuk serangan kerana sabotaj Dr. Yue. Namun, Gurney tetap mengerahkan semua tenteranya untuk melawan tentera Harkonnen dengan sekuat tenaga. Duncan yang menyedari serangan dari Harkonnen, segera bergegas mencari lokasi daripada Duke Leto, Paul dan Lady Jessica, tetapi ketiga-tiganya tidak ditemui. Memandangkan tentera Harkonnen telah menduduki pangkalan Atreides di Arrakis, Duncan segera melarikan diri. Sementara itu, Paul dan Lady Jessica yang ditangkap oleh tentera Harkonnen, berjaya membebaskan diri menggunakan kuasa suara yang menyebabkan tentera Harkonnen menyerang satu sama lain. Paul dan ibunya berhasrat untuk kembali ke pangkalan Atreides, tetapi tempat itu telah menjadi medan perang. Mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di padang pasir dengan peralatan sementara. Kerana dia berada di tengah-tengah padang pasir yang kaya dengan rempah-rempah, Paul sekali lagi mendapat penglihatan dirinya terlibat dalam peperangan besar yang akan menentukan nasib alam semesta di masa hadapan. Melihat Paul yang takut dengan nasib besar yang menantinya, Jessica lantas memeluk dia dan menenangkannya. Sebaliknya, Baron Harkonnen dan tenteranya telah pun memasuki pangkalan Atreides dan berniat untuk membunuh Leto. Tetapi sebelum itu, Yue bertanya kepada Baron Harkonnen untuk melepaskan isterinya kerana dia telah melakukan segala-galanya. Baron mahu, walaupun dia terpaksa mengkhianati Leto. Ternyata Baron Harkonnen hanya mengambil kesempatan ke atas Yue dan kemudian membunuhnya. Apabila Baron Harkonnen menghampiri Leto, dia serta-merta mengeluarkan racun dalam gigi palsunya ke dalam udara dan dalam sekelip mata, membunuh semua orang di dalam bilik itu. Tetapi Baron Harkonnen masih dapat menyelamatkan dirinya dengan mengaktifkan perisainya. Selepas Paul dan ibunya keluar dari persembunyian, mereka bertemu dengan Duncan dan Dr. Liet Kynes yang membawa mereka ke stesen penyelidikan lama untuk bersembunyi. Bagaimanapun, ia tidak mengambil masa lama untuk pasukan Sadaukar menemui di kemudahan tempat Duncan akhirnya sanggup mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Paul dan Jessica seperti yang dilihat Paul dalam mimpinya sebelum datang ke Arrakis. Dr. Liet Kynes kemudian membawa Paul dan ibunya melarikan diri dari sana, tetapi hanya ada seorang pesawat pergi dan dia meminta Paul dan Jessica melarikan diri menggunakan pesawat, sementara dia akan melarikan diri menghalang tentera Sadaukar yang mengejar mereka. Di luar kemudahan itu, Liet Kynes menyalakan peranti yang dipanggil gempa, yang boleh memprovokasi kedatangan ulat pasir gergasi. Tetapi malangnya, dia dibunuh oleh tentera Sadaukar, yang akhirnya dimakan hidup-hidup oleh cacing pasir gergasi. Sementara itu, Paul dan ibunya, yang cuba melarikan diri daripada mengejar Sadaukar pesawat, terdesak untuk mengarahkan pesawat mereka ke dalam ribut pasir yang ganas. Paul berjaya melalui ribut pasir dengan kebolehannya, walaupun pesawatnya rosak dan mereka akhirnya terkandas di tengah-tengah mana-mana. Paul dan ibunya cuba bertahan di tengah padang pasir dengan bekalan yang minima. Apabila Paul cuba mencari Stilgar berdasarkan maklumat yang dia dengar daripada Duncan, tiba-tiba seekor cacing pasir gergasi datang ke arah mereka kerana tertarik dengan pasir Freeman perangkap yang mereka aktifkan secara tidak sengaja. Paul dan ibunya cuba menyelamatkan diri daripada dikejar oleh cacing pasir gergasi itu, akhirnya terselah bentuknya ke tanah. Mereka hampir dimakan oleh cacing pasir gergasi, tetapi seseorang di kejauhan menyalakan gemuruh untuk mengalih perhatian cacing pasir dan mereka berdua terselamat. Ternyata Stilgar dan pasukannya yang kebetulan tinggal berdekatan. Stilgar mengenali Paul daripada pertemuannya dengan Duke Leto Atreides dan bersetuju untuk membiarkan dia hidup dan tinggal di Siege Table, tetapi tidak begitu dengan Lady Jessica yang dia anggap sebagai wanita lemah. Tetapi Lady Jessica berjaya mematahkan tanggapan wanita lemah selepas menumbangkan Stilgar dalam pertempuran jarak dekat.
Tidak lama selepas itu, Paul akhirnya bertemu Chani, gadis Freeman dalam penglihatannya. Keputusan Steel Girl untuk membenarkan Paul dan Lady Jessica tinggal bersama Freeman, nampaknya mendapat tentangan daripada seorang askar Freeman bernama James yang mencabar Paul untuk bertanding ritual Freeman. Mereka berdua terpaksa berlawan sesama sendiri hingga mati. Pada mulanya Paul keberatan untuk menerima cabaran itu kerana dia tidak pernah membunuh sesiapa pun dalam hidupnya. Bagaimanapun, dia terpaksa menyahut cabaran itu bagi memenuhi takdirnya pada masa hadapan. Selepas pertempuran yang agak sengit, Paul akhirnya dapat membunuh James. Kerana Paul sanggup menghadapi cabaran dan berjaya menyelesaikannya dengan baik, Freeman termasuk Chani sangat menghormati pewaris Atreides yang mereka percaya boleh membawa keamanan dan kemakmuran di planet Arrakis. Semasa dalam perjalanan ke penempatan Freeman, Paul dan Lady Jessica kelihatan kagum melihatnya seorang pemuda Freeman meluncur di tengah padang pasir menaiki ulat pasir sebesar kereta api sebagai pijakan. Chani berkata ia adalah permulaan di mana dia membayangkan bahawa masih terdapat banyak lagi perkara hebat yang Fremen boleh lakukan dan filem itu tamat. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.